Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tamu kita pada petang ini ialah Tan Sri Datuk Dr. Alimuddin, iaitu bekas Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan kita, dan sampai sekarang ini masih lagi aktif dalam berbagai-bagai aktiviti sama ada yang bersifat kerajaan ataupun NGO. Dari segi format perbincangan kita pada hari ini, saya mulai daripada sesi ini, saya akan menjadikan Dr. Kamil sebagai saya punya regu, sebagai partner. Kami dua akan menjadi host dan kami akan mengemukakan pertanyaan kepada Tan Sri, sebab saya rasa Tan Sri ada mempunyai bingkisan yang banyak untuk diberikan, terutama sekali kepada ustazah bagaimana dikatakan oleh Tan Sri tadi. Sebagaimana kita tahu, sebagai satu intro, Islam mempunyai satu pandangan yang syumul. Jadi bila kita cerita tentang pendidikan Islam, maka artinya suatu jenis pendidikan yang syumul. Cuma untuk memperincikan hal itu, saya pas kepada Dr. Kamil untuk memberi apa-apa persoalan pertama lah kepada Tan Sri. Silakan. Ya, Tan Sri. Bila kita bincang tentang pendidikan di Malaysia, sudah tentulah kita mula daripada penyata Razak dan penyata Rahman Talib. Barangkali elok juga Tan Sri terangkan sedikit latar belakang yang mungkin sebahagian daripada orang-orang baru, orang-orang muda yang kurang memahami latar belakang wujudnya Rahman Talib dan juga penyata Razak, dan membawa kepada laporan pelajaran 1971 sehingga lahirnya juga falsafah pendidikan negara. Dan di situ di mana duduknya pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan juga selamat Hari Pekerja ya kepada ustaz dan ustazah serta mereka yang sedang bertugas. Lebih dulu saya ucap terima kasihlah kepada Prof. Datuk Dr. Mahmud Zudi dan juga Dr. Muhammad Kamil yang menjemput saya hari ini untuk membincangkan satu tajuk yang agak luaslah dan besar, iaitu dasar pendidikan negara tentang pendidikan Islam. Sebelum kita pergi lebih lanjut, elok saya menerangkan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam di negara kita ni. Ya, ya. Pendidikan Islam ni saya lihat adalah sangat signifikan ya, sangat berhubung kait ya tentang perkembangan sejarah sosial, ekonomi dan juga pembentukan negara bangsa di negara kita. Pendidikan Islam ini telah wujud sejak mula berkembang sejarah Melaka lah ya, apabila raja-raja mula menganut agama Islam. Pada peringkat awalnya istana ya merupakan tempat dengan mereka memanggil alim ulama dan juga orang yang faham tentang agama ni untuk belajar agama di istana. Kemudian selepas itu barulah wujud pondok ya, apabila telah lahir ramai ya ulama-ulama terutamanya yang menuntut di Nusantara, dan mereka telah mula membuka pondok ya. Jadi banyaklah pondok-pondok pendidikan Islam telah wujud di negara kita, dan satu perkembangan baru berlaku pada awal abad ke-20 ya, iaitu akhir abad ke-19, di mana ramai ya orang-orang terpelajar telah kembali daripada Timur Tengah, daripada Mesir, Azhar, dan mereka bukan saja membawa ilmu pengetahuan tentang agama, tetapi juga berkaitan dengan nasionalisme. Ya, pada masa itu tokoh-tokoh reformasi di Mesir yang terkenal seperti
Muhammad Abduh dan juga Rashid Reda ya. Jadi ramai pelajar-pelajar kita yang menuntut di sana bila kembali ke tanah air, mereka membawa idea-idea baru ni, dan mereka ni dikenal sebagai kaum muda lah. Maknanya telah melihat menggunakan agama ya untuk mengembangkannya, terutamanya berkaitan dengan politik sosial tanah air. Jadi pada masa itu, sebagaimana dalam buku-buku sejarah banyak dinyatakan tentang akhbar Al-Islah ya, pada tahun 1908, di mana tokoh-tokoh terkenal sebagai Syed Sheikh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan juga Haji Abbas Taha, mereka ini merupakan pelopor ya tentang idea-idea baru, dan apa yang mereka sampaikan itu telah juga sampai ke pendidikan Islam. Dan pada masa itu terdapat sedikit perubahan di sekolah-sekolah pondok atau lebih dikenal sebagai madrasah pada masa itu. Perubahan. Misalnya telah mula diadakan jadual waktu, memasukkan pelajaran akademik termasuk bahasa Inggeris ke dalam sekolah-sekolah pondok. Kita dapati ada perubahan apabila mula terdapatnya idea-idea baru ya, terutamanya mereka telah kembali daripada Timur Tengah. Dan masih penjajah tidak terlibat ya. Pihak kerajaan Inggeris pada masa itu tidak terlibat dalam perkembangan sekolah agama, dan inilah dalam masa yang sama sekolah pondok ni, madrasah terus berkembang, dan inilah masalah yang mereka hadapi. Di antaranya ialah masalah ketiadaan beasiswa ya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sistem peperiksaan pada masa itu dikendalikan secara bersendirian ya, mengikut pondok masing-masing lah. Tidak ada keseragaman. Kekurangan dana keuangan sebagaimana kita tahu untuk mengendalikan institusi pondok atau madrasah ini tidaklah mudah ya. Mereka memerlukan dana yang besar, utamanya untuk bayar guru, makan jika ada asrama dan sebagainya. Dan pada masa itu mereka banyak bergantung kepada majlis agama ataupun institusi agama saja. Dia tidak mendapat sokongan yang besar daripada kerajaan. Kemudian dari segi sijil ya, tiada pengiktirafan yang yang begitu baik daripada pihak-pihak tertentu. Kurang latihan guru. Tidak ada satu institusi yang melatih ustaz ataupun ustazah untuk mengajar, dan juga persaingan daripada sekolah-sekolah yang lain. Sebagaimana kita tahu pada masa itu telah mula dibina sekolah-sekolah Inggeris, Penang Free School misalnya ya, di Pulau Pinang, dan boleh dikatakan seluruh negara ya, terutamanya di negeri-negeri pantai barat telah mula ditubuhkan sekolah-sekolah Inggeris. Dan inilah yang menjadi persaingan hebat kepada sekolah-sekolah agama pada masa itu. Baik, itu adalah sejarah secara sepintas lalu sejak daripada awal sampailah ke peringkat negara kita mula mencapai kemerdekaan. Baik, boleh saya sambung sikit lagi tentang selepas nanti Tan Sri. Saya rasa perbincangan kita akan menjadi panjang. Saya nak kutip satu-satu, kalau doktor kami nak campur. Saya ada macam-macam soalan. Boleh Tan Sri respon ya? Boleh. InsyaAllah. Okey. Satu amalan pertautan antara raja dengan ulama dalam mengembangkan pendidikan. Apakah sekarang ini masih dilanjutkan ataupun tidak? Mengapa kalau tak lanjut? Mengapa? Apakah benda yang boleh menghalang atau tidak ada keperluan lagi? Satu. Yang kedua, soal generasi ustaz. Generasi ustaz yang balik daripada Timur Tengah ni, mereka itulah yang membawa semangat nasionalisme dan reformasi. Jadi sini kita dapat melihat jauh mana kesan pendidikan Islam itu dalam pergelukan antara dua golongan ini, golongan konservatif, golongan reformasi pada waktu itu, kaum tua, kaum muda dan sebagainya, maknanya antara pondok dengan sekolah. Mungkin dua soalan lah dulu Tan Sri.
Dari segi latar belakang. Ini berat soalan dia Prof ni. Jadi saya rasa melalui bahan-bahan buku-buku sejarah lah banyak apa ni diceritakan tentang perkembangan pendidikan Islam ni. Sebagaimana kita tahu apabila Inggeris menjajah negara kita, dua perkara yang tidak mereka sentuh ialah tentang agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Jadi memang saya rasa hubungan yang erat antara istana dengan institusi agama ni sangat sangat baiklah. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kebanyakan sekolah-sekolah pondok madrasah ni banyak mendapat pembiayaan daripada majlis agama Islam dan juga institusi-institusi yang ada kaitan dengan raja-raja pada masa itu. Jadi saya rasa itulah keadaan yang berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kedua tadi soalan daripada Prof iaitu hubungan kaum muda dan juga pihak kaum tua lah pada masa itu. Memang sebagaimana yang kita dapati bahawa apabila kembalinya ramai pelajar-pelajar daripada Timur Tengah, mereka telah membawa satu idea yang baru. Jadi pada pandangan saya lah mungkin terdapat sedikit perselisihan di antara kedua-dua pihak itu. Maknanya kaum tua ni lebih melihat pendidikan agama Islam tu adalah untuk pendidikan saja. Tetapi bagi kaum muda, dia tidak setakat itu saja. Mereka juga memikirkan soal-soal politik. Terutamanya pada masa itu negara kita masih di bawah penjajahan Inggeris. Sudah tentulah elemen-elemen agama ni juga boleh menyerap di kalangan pelajar-pelajar dan juga ada kaitan dengan negara bangsa. Jadi Islam itu mungkin bagi mereka bukan setakat amalan saja, tetapi juga ada kaitan dengan kenegaraan. Jadi mungkinlah di situ terdapat sedikit perbezaan, tetapi tidaklah ianya menjejaskan, bagi saya tidak menjejaskan tentang perkembangan pendidikan Islam ketika itu. Ada Dr. Kamil nak mencelah ke? Ya, saya rasa maknanya kita ada dua sistem pendidikan agama masa itu. Satu pendidikan tradisional di pondok-pondok dan yang kedua pendidikan Islam moden di madrasah-madrasah. Di mana pondok lebih menekankan kepada soal-soal spiritual dan agama semata-mata. Tapi di madrasah sudah diperkenalkan bahasa Inggeris, geografi, sejarah, matematik dan sebagainya. Kemudian satu lagi kita ada sistem pendidikan moden yang dibawa oleh Barat dengan SITC, dengan MCKK dan sebagainya. Jadi Datuk, saya rasa bila kita bercakap tentang pendidikan Islam dalam sistem yang ada, benchmark kita ataupun tanda arah kita ialah dengan tertubuhnya Kolej Islam Malaya. Dan daripada Kolej Islam Malaya ialah lahir orang-orang macam Ustaz Nik Muhyiddin Musa, orang seperti yang kemudiannya jadi menteri, seperti Dr. Yusof Noor, seperti Abdul Hamid Osman. Dan saya rasa mereka inilah di antara kita anggap sebagai perancang dan juga sebagai arkitek kepada pendidikan Islam moden yang ada di sekolah. Macam mana ulasan? Tan Sri. Ya. Tan Sri boleh sampai pukul 4 ke? Pukul 5? Boleh, tak ada masalah. Tolong kepada itu. Saya nak minta masa sekat. Ada benda lagi. Depan saya ni ada jam, tak apa saya akan cuba ikutlah supaya sebab kalau Tan Sri ada masa kita, sampai pukul berapa? Tan Sri, sebenarnya rasmi pukul 4 tapi kita pergi lebih lagi lah. Boleh. Jadi masalahnya kalau tak habis, kita akan Selasa depan ni, Jumaat depan ni, kita akan ada kita punya satu perkara saya nak tanya Tan Sri ni. Macam mana boleh kita nak minta pada para tuanku, baginda tuanku kita supaya menghidupkan semula usrah antara istana dengan para ulama.
Jadi sekarang ni yang adanya ialah pertemuan antara tuanku dan mufti, tuanku dan 2-3 orang yang, tapi kalau maknanya selalu ada regularly antara tuan-tuanku dengan para ulama yang betul-betul ada credibility dalam negeri masing-masing. Tidakkah boleh kita mempertingkatkan taraf pendidikan Islam dalam negara kita ini? Soalan ni agak berat Datuk. Tapi pada pandangan saya, kita ada majlis raja-raja ya. Majlis raja-raja ni bersidang saya rasa mungkin setahun 3 atau 4 kali lah. Dan pada masa itu memang banyak juga agensi-agensi tertentu ya yang menyampaikan kertas kerja ataupun memberikan taklimat-taklimat mengenai sesuatu isu, dan saya rasa jika ada pihak yang berminat boleh dilakukan, tetapi mesti melalui misalnya pihak JAKIM ke ataupun pihak-pihak agama, autoriti agama ni ya, dia perlu saluran itu, dan dengan memohon itu kalau dapat dibentangkan kertas kerja ataupun taklimat, saya rasa mungkin perkara itu boleh disampaikan. Jadi jika ada isu-isu atau perkara-perkara itu boleh terus disampaikan ke dalam majlis raja-raja. Tetapi boleh lepas main peranan ke? Tan Sri ni dia malam pengarah lepas, dia malam pengurus lepas. Boleh dia mainkan peranan oleh lepas sekarang? Boleh, insya-Allah. Saya akan cuba melihatlah tentang dari segi protokolnya, macam manakah tempat-tempat yang boleh kita tak boleh terus ke situ, tetapi perlu melalui peringkat-peringkat tertentu, dan insya-Allah boleh sampai ke peringkat majlis raja-raja sekiranya di kaedah tertentu. Terima kasih Tan Sri. Okey, berbalik kepada Dr. Kamil tadi, saya tertarik tentang Kolej Islam ya. Kolej Islam ni dibina pada tahun 1955. Dan saya difahamkanlah Kolej Islam ini juga adalah ideanya datang daripada raja-raja majlis raja-raja ya. Kerana kita tahu bangunan Kolej Islam itu sendiri awalnya adalah sumbangan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kalau saya tak silap lah ya. Jadi memang ada hubungan sangat erat di antara institusi diraja dengan institusi agama. Dan ini mungkin ya, saya pun tak ada kajian tertentu, ini mungkin juga idea-idea ini datang daripada kaum muda yang dikatakan tadi ya, mereka yang daripada Timur Tengah mungkin mempunyai satu idea-idea baru, dan mereka telah memberikan idea itu kepada majlis raja-raja, khususnya Sultan Duli Yang Mulia Sultan Selangor pada masa itu. Wujudlah Kolej Islam, sebuah institusi formal yang boleh dikatakan lengkap, sangat lengkap pada masa itu. Dia ada guru-guru terlatih, ada jadual waktu, ada kurikulum, ada peperiksaan, dan daripada sinilah juga pelajar-pelajar itu dihantar ke khususnya ke Al-Azhar untuk melanjutkan pelajaran lebih tinggi. Jadi saya rasa apa yang Dr. Kamil itu ada kaitan dengan perkembangan kaum muda dalam perkembangan madrasah tadi. Okey, boleh Tan Sri sambung. Okey, tadi saya pergi ke peringkat yang kedua, iaitu selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Sebagaimana kita tahu, sebelum negara merdeka pada masa itu telah khususnya Tun Abdul Razak pada masa itu telah memikirkan tentang perkembangan pendidikan di negara kita. Itulah wujudnya Razak pada tahun 1956 ya. Dan tujuan utamanya ialah dari segi perpaduan dan juga untuk membina satu sistem pendidikan ke arah kepada sebuah negara yang akan merdeka nanti, untuk mewujudkan sebuah negara bangsa yang kuat ya. Jadi pada masa itu pendidikan agama itu belum lagi dibincangkan secara jelas. Tetapi yang jelas itu apabila Dasar Rahman Talib pada tahun 1961, itu 5 tahun kemudian, di mana Dasar Rahman Talib ni memperkukuhkan lagi perkara-perkara yang tercatat dalam Dasar Razak perkara yang ada kaitan dengan pendidikan Islam Rahman Talib, iaitu mewajibkan pendidikan Islam diajar
sekiranya ada 15 ataupun lebih orang pelajar berada di sekolah itu. Jadi perlu kelas-kelas pengajian agama Islam. Kemudian membekalkan guru-guru terlatih. Pada masa itu sekolah-sekolah telah mendapat ustaz dan ustazah terlatih untuk mengajar agama. Dan bagi sekolah rendah ditetapkan 120 minit ataupun 4 waktu seminggu. Dan bagi sekolah menengah pula juga 120 tetapi 3 waktu sebab sekolah menengah dia 40 minit ya. Jadi dia diajar 120 minit seminggu bagi sekolah menengah. Dan pada masa itu telah mula diadakan buku-buku teks dengan lebih teratur untuk mengajar pendidikan agama Islam. Jadi saya rasa masa Dasar Rahman Talib 1991 itu barulah wujudnya pengukuhan dalam pengajaran pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemudian kalau saya boleh lanjutkan lagi, pada tahun 1967 kurikulum pendidikan agama Islam telah disusun semula dan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk diperkenankan. Jadi sebagaimana bahawa pendidikan Islam ni adalah di bawah kawalan ataupun di bawah kuasa kepada Majlis Raja-Raja, jadi pihak kementerian pada masa itu telah mendapatkan perkenan daripada Majlis Raja-Raja pada tahun 1967. Kemudian pada 1968, Sukatan Pelajaran Pendidikan Agama Islam diwartakan. Dan pada masa itu, yang jelasnya ialah kurikulum yang diajar itu mengikut umur pelajar-pelajar. Kalau sekolah rendah itu umur sekian, ini dia kurikulumnya, dan apabila pelajar masuk sekolah menengah, kurikulum itu berlainan mengikut umur mereka. Dan di sekolah rendah telah diajar mata pelajaran akidah, ibadah, sejarah Rasul, budi pekerti dan Al-Quran. Kita nampak dah mula ada pengkhususan dalam bidang pelajaran. Semasa sekolah menengah pula mula diajar fiqh, tauhid, sejarah Islam, Al-Quran dan hadis. Dan pada masa ini pendidikan agama Islam wajib dipelajari oleh pelajar-pelajar Islam, tetapi tidak wajib peperiksaan. Sekolah-sekolah cuma menyediakan, kalau ada 15 orang pelajar atau lebih, sediakan kelas, sediakan guru, mengajar, tetapi pelajar-pelajar terpulang kepada pelajar sama ada nak mengambil dalam periksaan ataupun hanya untuk belajar. Satu pertanyaan lagi Tan Sri. Sekarang ini, kita tengok sebelum ni, tengok tadi kan, bila penyata Razak, penyata Rahman Talib, kemudian dibuat kurikulum, dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja. Sekarang ni masih berlaku ke ataupun kuasa Raja-Raja telah tidak begitu berfungsi atau difungsikan dalam mana-mana perubahan? Misalnya perubahan dasar pendidikan Islam dan sebagainya. Adakah diambil kira pandangan Majlis Raja-Raja? Saya kurang pastilah Datuk dalam hal ini, tetapi apa yang berlaku sekarang ni dia cuma tambahan, tidak ada perubahan-perubahan yang terlalu besar Jadi lihat masa dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja itu mungkin mereka ada satu perubahan yang besar jadi untuk mendapat perkenan kepada Raja-Raja. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni sebagai penambahbaikan saja tidak ada satu perkara yang besar. Jadi tak perlu pun untuk mendapat perkenan sekiranya dia penambahbaikan saja. Pada pandangan saya begitulah. Okey, kalau saya sambung balik tentang pengisian dia tadi pada tahun 1983 apabila diperkenalkan KBSR kurikulum baru sekolah rendah dan pada tahun 1988 KBSM kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pada masa ini barulah pendidikan agama Islam tadi wajib merupakan mata pelajaran teras. Wajib diambil oleh semua pelajar Islam dan wajib peperiksaan. Mula apabila KBSR, KBSM diperkenalkan barulah semuanya perlu mengambil peperiksaan.
Dan di sekolah menengah ditambah lagi dengan beberapa mata pelajaran elektif lagi. Seperti tasawuf Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pendidikan Syariah Islam. Jadi kita daripada sini kita boleh lihat ya bagaimana perkembangan setelah Rahman Talib tadi, laporan Rahman Talib sehingga 1988 telah dah diwajibkan ya untuk pelajar-pelajar mengambil peperiksaan. Kemudian pada tahun 1993 apabila dalam KBSR, ini namanya telah berubah ya, dulu kurikulum baru, sekarang ni kurikulum bersepadu sekolah rendah. Ditambah lagi ya pendidikan agama Islam itu iaitu asas akhlak Islam ya, menjadi 3 bahagian, iaitu asuhan Al-Quran, asas syariah Islam, asas akhlak Islam. Tujuannya ialah untuk membentuk perilaku murid Islam ke arah mengamalkan nilai-nilai terpuji. Dia telah ada satu objektif dia, matlamat dia, dan juga penambahbaikan, ditambah lagi ya bidang-bidang ya di dalam pengajaran pendidikan agama Islam tadi. Kemudian saya tambah lagi pada tahun 2005 ya. Ini pada masa ini Perdana Menterinya Tun Abdullah Badawi, iaitu dia saya rasa dalam zaman dia ni lah terkenal JCOF ya, diperkenalkan JCOF. Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain ya. Jadi kita lihat tujuan utamanya ialah untuk memantapkan pendidikan Islam, pendekatan secara praktikal dan menyokong PAFA iaitu penilaian asas Fardu Ain ya. Jadi JCOF ini satu perkembangan yang besar ya, iaitu dia lebih menitik beratkan soal praktikal. Jadi untuk memastikan pelajar-pelajar tadi boleh faham tentang Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain. Jadi saya rasa bezanya dia ni lebih banyak ke arah amali dia, praktikal dia. Jadi itulah dia perkembangan yang besar ya sehingga tahun 2005 tu. Tan Sri. Dia ialah banyak yang benda saya rasa nak apa tu. Dari segi tak apalah. Sekarang ni dia ada 3 pelajaran agama di sekolah. Kemudian ada JCOF, kemudian ada KAFA. Kadang-kadang saya sebagai orang awam, saya nampak macam ada ketidakselarasan dalam menentukan kurikulum di sekolah-sekolah agama ini. Sehingga kan kita terpaksa menggunakan masa yang begitu banyak tetapi hasilnya tidak seberapa. Ya. Ini Datuk, dia punya tuan punyanya berlainan ya. Jadi macam JCOF ni adalah dipunyai oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi dia punya kurikulum tu daripada yang bentuk teori dan bidang, kemudian dibuat praktikalnya. Tetapi ada juga agensi-agensi yang lain ya, yang juga ya, mempunyai matlamat yang sama. Jadi itu saya tak dapat nak bagikan pandangan lah ya. Kerana kita tahu ada juga ni KAFA ya, mata pelajaran KAFA yang dianjurkan oleh Majlis Agama. Mungkin ada kelainan-kelainan tu saya pun tidak begitu mendalam ya tentang apakah bentuk kurikulum yang diajar di sana. Tetapi bagi saya lagi baiklah Datuk ya. Lagi banyak anak-anak kita ni belajar agama, lebih baiklah itu dia punya secara Tan Sri, ada satu falsafah orang India. Dia kata kalau kita tumbuk banyak kali tapi tak tumbang, lebih baik tumbuk sekali lalu tumbang. Ya. Okeylah. Tapi ayalah pendidikan ini susah kita nak menentukannya ya, kerana pelajar-pelajar hanya berada di sekolah dalam masa yang singkat 5 jam satu hari. Dan kebanyakan masa pelajar tu berada di rumah ataupun dengan rakan persekitaran.
Jadi sekiranya pelajar-pelajar ni lebih banyak didedahkan ya dalam hal-hal berbentuk keagamaan ni, saya rasa mereka akan mempunyai jati diri yang baik ya. Tapi kalau di sekolah ditekankan tentang akhlak ya, tentang ilmu pengetahuan, akidah semuanya, tetapi apabila di luar mereka terpengaruh pula dengan perkara lain, ini kadang-kadang boleh menyebabkan lain ya dia punya keputusan ataupun hasilnya nanti. Jadi tapi ada Tan Sri orang kata, Tan Sri, ada orang kata walaupun kita besar dia punya kurikulum, tapi kurikulum pengajian Islam ni mungkin kita nak masuk Tan Sri ulas lah, tidak fungsional. Jadi sekadar ilmu, kemudian tidak boleh memberi fungsi yang jelas dalam kurikulum itu. Mungkin saya tanya tu terlampau awal kot. Ya, saya ini sebenarnya perlu dijawab oleh ustaz dan ustazah yang mengajar mata pelajaran di sekolah. Jadi zaman COVID-19 ni, saya terfikir ya, kalau kita boleh lahirkan melalui pendidikan Islam ni, kalau kita boleh lahirkan Datuk Dr. Nur Hisham ya, ada 10 orang lain, ataupun Ustaz Abid Liu ya, mungkin dapat kita lahirkan 1000 orang lagi. Jadi kita akan dapat satu kesan yang sangat baik. Ini kita pulangkan kepada ustaz ustazah bagaimana mereka menekankan ya tentang pendidikan agama Islam ini untuk dijabung galinkan dengan falsafah pendidikan negara. Ya, kita tahu mata-mata pelajaran yang lain juga menekankan tentang falsafah pendidikan negara, iaitu untuk melahirkan pelajar yang holistik, berketerampilan, yang hebat, dan juga menjadi warga negara yang berguna kepada negara kita. Jadi dalam hal ini, pendidikan agama Islam ni dia mesti dapat gabung jalinkan ya dengan mata pelajaran yang lain, dengan harapan apabila pelajar ni keluar daripada bangku sekolah nanti ya, mereka akan menjadi warga negara yang baik ya. Jadi asas-asas itulah yang ditekankan di sekolah. Dan mungkin nak tanya Dr. Kamil sekejap, Tan Sri, masalah boleh ke bagi satu konsep holistik dari segi pendidikan Islam ni? Ataupun kita hanya menggunakan istilah-istilah secara yang retorik? Saya selalu dengan Dr. Kamil ni kelahir masalah-masalah retorik orang yang tradisional ni. Jadi tentang holistik ni, bagaimana kita betul ke ada kurikulum yang holistik? Sebelum Tan Sri cerita tentang kurikulum, masuk kita dasar pendidikan Islam dulu. Saya rasa dari segi kurikulum dalam pendidikan Islam di Malaysia ni sudah cantik. Sudah baik. Saya nak dengar Dr. Kamil cerita apakah maksud dalam tradisi Islam yang dikatakan pendidikan Islam yang holistik, yang syumul. Dalam pendidikan Islam yang dikatakan syumul itu, dia punya matlamat ialah untuk melahirkan insan soleh. Jadi insan soleh tu dalam bahasa kita sekarang ni ialah orang yang berketerampilan, orang yang profesional. Jadi dulu mungkin silap pandangan. Orang ingat orang soleh ni orang baik. Jadi baik itu mengandungi makna seorang yang profesional, seorang yang kompeten, seorang yang berakhlak, dan seorang yang terdidik dari segi maknanya roh, akal, emosi, jiwa, makna seluruh spektrum manusia itu terkandung dalam pendidikan tersebut. Berbeza dengan di barat misalnya, mereka lebih kepada soal melahirkan insan cerdas dan melahirkan insan yang kompeten untuk bekerja, sehingga sekolah menjadi sebagai kelang untuk melahirkan pekerja. Tapi agama saya ingat orang kurang bertanya keluar nak kerja apa. Sebab bagi mereka bila orang tu baik, orang tu berketerampilan, orang tu otaknya terdidik, akhlaknya terdidik, dengan sendiri dia boleh hidup berdikari. Okey. Boleh kita balik pada Tan Sri balik cerita disambung lah. Okey. Ya, terima kasih Datuk
Jadi saya teruskan ya tentang perkembangan pendidikan Islam ini. Kalau kita lihat sekarang ini, begitu hebatlah sebenarnya perkembangan pendidikan Islam. Dengan kalau kita dapat melihat tentang berbagai-bagai jenis sekolah yang ada sekarang ni. Misalnya kita ada SRIS, ya, SRIS, ya, Sekolah Rendah Islam Swasta. Ya. Boleh dikatakan di seluruh rantau di negara kita ni telah wujud sekolah ini menggunakan kurikulum yang menekankan tentang agama Islam. Ya. Kemudian kita ada sekolah imtiaz, Sekolah Ulul Albab, ya. Ini pula menekankan tentang sains dan teknologi, bahasa Inggeris di samping menerapkan ya, aliran keagamaan tadi. Ada sekolah SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, ini macam sekolah asrama penuh lah, di mana pelajar-pelajar terpilih ditempatkan di sebuah sekolah berasrama. Ya. Dan sudah tentulah berbagai-bagai mata pelajaran ya diajar di sini, terutamanya ada kaitan dengan akademik, seperti bahasa-bahasa asing juga ya, selain daripada bahasa Arab. Kemudian kita ada SABK ya. Ini masa bertugas dulu lah. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Maknanya ini masa Tan Sri ni? Masa ini masa saya lah. Sekolah-sekolah bantuan kerajaan ini maknanya sekolah-sekolah agama biasa, kemudian gabungkan dengan di bawah Kementerian Pendidikan. Maknanya di sekolah ini ada dua aliran. Satu akademik, satu yang dipanggil Azhari. Jadi pihak kementerian akan membiayai dari segi perabot, dari segi gaji guru, kemudahan-kemudahan yang dia ada sekolah tu sama macam sekolah-sekolah kebangsaan yang lain. Ya. Tinggal ada orang kata Tan Sri, sekolah-sekolah agama yang Tan Sri dan kementerian nak tolong ni keberatan untuk masuk dalam sistem ni. Kerana kata mereka itu banyak yang merugikan. Betul kan ni? Saya rasa banyak menguntungkan ya. Sebagai contoh, ialah dia ada sikit ada konflik sikit di situ, terutama daripada dua aliran tadi, akademik dan juga Azhari itu, di mana guru-guru yang mengajar akademik tadi diserapkan dalam Kementerian Pendidikan, dan yang paling ketara gaji mereka tu ya. Kalau dulu sebelum ni gaji mereka mungkin dalam 1,000-1,500, dan apabila diserapkan mereka dah dapat gaji siswazah. Kalau siswazah boleh bermula 2,000 hingga 3,000 ringgit ya. Kenaikan gaji itu ya. Dan juga kemudahan-kemudahan sekolah disediakan ya, perabot, peralatan lain. Jadi cuma apabila ada dua aliran di situ mungkin timbul sedikit masalah di situlah. Maknanya guru-guru yang Azhari itu yang mata pelajaran agama tadi akan tidak diserapkan ke kementerian. Mereka terus berada di bawah sistem yang asal tu. Mungkin di situ. Tapi bagi secara umumnya sangat beruntunglah, bermaknalah kepada pelajar-pelajar khususnya di bawah SABK ni. Kemudian kita ada sekolah-sekolah di bawah kerajaan negeri. Ini banyaklah di Jawi, di bawah Jawi, misalnya di Kuala Lumpur ni. Hebatlah yang menjadi, saya difahamkan ada 2-3 buah sekolah di sini menjadi rebutan ya kepada ibu bapa. Hasil sangat baiklah, dia ada asrama dan sebagainya. Kemudian kita ada sekolah tahfiz ya. Ini Datuk pun tahulah ini apa ni kita punya apa tu? Kita punya apa nama Datuk lu timbalan pengerusi lu. Badan apa kita tak ini? Lepas ini kita memberi perhatianlah tentang perkembangan sekolah tahfiz ni. Ini tahfiz ni Tan Sri, bila nak selesai ni? Masih macam gaung lagi ni. Cakap banyak dah, kementerian lah apa semua sekali. Ya memang saya nampak ada masalah ya. Masalah yang besar ialah di kalangan pelajar-pelajar tu ya. Jadi pelajar-pelajar, ada setengah sekolah tahfiz tu memang hebatlah ya, ada kemudahan-kemudahan yang lengkap,
asrama perabot dan guru-guru terlatih. Ada juga sekolah-sekolah tahfiz yang baru nak mula ya. Dan kita fahamlah ya, tidak mudah untuk mengendalikan sebuah institusi pendidikan ya, kerana biayanya sangat tinggi ya. Untuk membayar gaji guru-guru, elektrik dia, air dia, perabot dan sebagainya. Inilah yang saya rasa timbul masalah. Jadi sekiranya sekolah tadi tidak dapat menyediakan kemudahan itu, yang memberi kesan ialah pelajar-pelajar, anak-anak pelajar ya, mereka tidak dapat pendidikan yang sewajarnya ya. Jadi terpulanglah kepada pihak-pihak yang berkenaan nanti untuk bagaimana nak mengatasi masalah ini. Kalau tidak akan rugilah pelajar-pelajar tadi, ya, tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya. Ini pandangan peribadilah Tan Sri. Seolah-olah sekarang ni keadaan kita campur tahfiz, pondok dan sebagainya, kita balik ke zaman sebelum daripada penyata Rahman. Apa penilaian Tan Sri? Perlu ada satu penyata Razak Rahman lagi kalau nak selesaikan. Iyalah. Saya agak rumit isu ni Datuk ya. Kerana memang daripada dulu ya, institusi ataupun badan-badan agama ya telah memberikan perhatian tentang perkembangan sekolah tahfiz ni, tapi saya tak tahulah sejauh mana. Tetapi yang pentingnya sekolah-sekolah tahfiz ni kena mendaftar ya. Itu satu perkara yang sangat penting ya. Kalau di Kementerian Pendidikan, semua sekolah swasta tu didaftarkan di kementerian ya. Dan apabila mereka mendaftar, kemudian baru diberikan lesen kepada mereka untuk menjalankan sekolah-sekolah berkenaan. Tetapi sebelum lesen itu diberi, dia kena mematuhi banyak perkara ya. Misalnya pihak kementerian akan pergi menilai nanti dari segi infrastrukturnya. Adakah dari segi bomba, keselamatan, dari segi peralatan perabot ya. Kemudian melihat guru-guru dia, apa kelulusan mereka, guru besarnya juga apa kelulusan, dari segi keuangannya macam mana, dan segala-galanya akan dinilai lah. Dan sekiranya mereka mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh kementerian itu, baru diberikan lesen. Ya. Dan pihak kementerian juga boleh menarik balik lesen tadi sekiranya mereka ada isu-isu yang lain berbangkit nanti. Jadi inilah yang saya rasa tidak ada di sekolah tahfiz ni. Kita tidak daftarkan dan tidak diberikan lesen tertentu ya. Tapi kalau mereka beroperasi dengan ada lesen itu, kita boleh jaminlah apa yang mereka laksanakan telah mematuhi perkara-perkara yang ditetapkan. Maknanya sekarang ini kementerian dah ada satu keputusan meletakkan sekolah tahfiz yang berdaftar tu di bawah naungan kementerian lah. Oh tidak ya, pasal sekolah tahfiz ni adalah sekolah agama dan dia adalah di bawah enactment ya, kerajaan negeri ya. Mereka tidak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan ya. Okey, kemudian kalau boleh saya tambung ni, ini perkara yang baiklah, itu stamp ya. Ini masa saya juga dulu ya, kalau saya tak silap pada tahun 1209 ya, pihak JPA telah mengiktiraf stamp ni sama tarafnya dengan STPM. Dan apabila saya dapat surat tu, saya telah memanggil pada masa itu pengarah pendidikan Islam di kementerian untuk bincang ya, apakah langkah kita tentang stamp ni. Satu daripada cadangan saya pada masa itu supaya pelajar-pelajar yang mengambil stamp ni kita tawarkan juga subjek-subjek lain ya. Misalnya bahasa Malaysia, sejarah, ekonomi ya, ataupun geografi ya, kalau mereka berminat. Jadi maknanya kalau dia lulus stamp ini, dia tidak saja terikat dengan mata pelajaran yang ada kaitan misalnya syariah ke yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Mereka boleh pergi ke fakulti yang lain apabila masuk universiti nanti. Boleh mengambil untuk bidang ekonomi,
bidang sejarah, dan mereka ni apabila keluar nanti tidak semestinya bekerja yang ada kaitan dengan institusi keagamaan. Mereka boleh bekerja di bank misalnya, ataupun di badan-badan guaman, atau menjadi pegawai kerajaan, swasta dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah sejauh mana. Tetapi pada saya ini adalah satu hikmah lah, satu kebaikan apabila pihak kerajaan mengiktiraf STAM ni. Ya, walaupun sebagian besarnya disalurkan ke universiti-universiti di Timur Tengah. Okey, sebelum Tan Sri sambung lagi, ada Dr. Kamil nak tanya Tan Sri ke? Yang satu, bahasa Arab tadi, JKOS satu. Tapi yang sekolah menengah biasa ni pun, ada ya aliran bahasa Arab. Tapi yang selalu saya dapat rungutan, guru yang sama mengajar agama Islam dengan mengajar bahasa Arab. Sedangkan mungkin guru tu guru usuluddin, ilmu syariah yang membolehkan mereka untuk mengajar agama. Tapi bila diberikan mereka itu mengajar bahasa Arab, yang di luar daripada bidang mereka. Kenapa tidak diberikan, katalah, guru bahasa Arab khusus dan guru agama yang khusus? Saya tak tahu kes begini, tetapi kemungkinan besar ada beberapa sebab. Yang pertama, kekurangan guru. Itu satu, kekurangan guru. Yang keduanya, bagi guru yang mengajar pendidikan agama Islam ni adalah khusus. Tak boleh semua guru boleh mengajar. Katakan saya bukan pendidikan agama Islam, tiba-tiba di sekolah saya mengajar tu memang tidak dibenarkan. Mereka mestilah mendapat latihan dan mempunyai kelulusan dalam pengajian agama Islam baru boleh mengajar. Jadi Dr. Kamil nyatakan tadi mungkin isu beginilah disebabkan ketiadaan tak cukup guru, dan bahasa Arab ni pula bukan juga saya kena khusus tak semua orang boleh mengajar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris tu mungkin bolehlah, orang kata kalau tak cukup makan pun boleh mengajar juga kalau dah tak ada. Tetapi bahasa Arab ni memang perlu pengkhususan. Jadi saya rasa isunya di situlah. Saya cuba mencelah Tan Sri. Masa saya jadi dekan IRK di UIA dulu, kita jadikan bahasa Arab tu sebahagian daripada pengajian Islam. Okey tak? Jadi ustaz-ustaz subjek bahasa pendidikan Islam lain itu tak boleh nak kata ini bukan tanggungjawab saya. Sebab bahasa Arab sendiri itu ialah bahasa pengantar pada pengajian Islam. Dia mesti kena tahu nak mengajar bahasa Arab. Kecuali dia tidak mempunyai kekuatan bahasa Arab yang sebenar, maka kekuatan dia sebagai ustaz-ustazah tu tak berapa betul lah. Begitulah sepatutnya. Saya Datuk yang mengajar Islam ni bukan setakat bidang-bidang dia saja, tetapi dia punya, orang kata, tonggak dia, asas dia dalam bahasa Arab tu. Dia kena mahir dalam bahasa tu. Dia Tan Sri ni Bayu, saya ni Ribut. Begitulah bezanya dah. Dalam sastra India yang boleh menjatuhkan monyet atau pokok itu ialah Bayu lah. Okeylah, okey. Tak apalah. Okey, kalau boleh saya teruskan lagi tentang pendidikan agama Islam ni, tentang latihan guru Sebagaimana kita tahu di sekolah-sekolah, perkara yang ataupun orang yang paling penting ialah guru-guru Dan dalam mengajar pendidikan agama Islam ni memang diberi perhatian iaitu yang pertama sekali, ustaz ataupun ustazah yang mengajar di sekolah ni mendapat latihan di universiti. Kita ada banyak fakulti pengajian Islam di universiti IPTA kita. Dan bila tamat pengajian mereka akan datang. Jadi kita kita rasa tidak ada masalah kerana pihak universiti ini memang mempunyai standard tertentu, kriteria dan juga kebolehan mereka untuk melahirkan ustaz dan ustazah. Kemudian di Kementerian Pendidikan pun dia ada maktab-maktab perguruan Islam terutama di Bangi itu, dan kemasukan ke
ke maktab perguruan ini memang sangat ketat, ya. Kalau guru-guru biasa sekarang ini, CPGA-nya saya rasa tak kurang daripada 3.0, ya. Dan demikian juga Ustaz, maknanya keputusan SPM dia mesti baik, ya, kerana persaingan terlalu hebat, ya. Jadi ada yang straight A, 9A, 8A, 7A itu biasa, ya, untuk masuk. Jadi kita akan dapat bakal-bakal guru yang kualiti, ya. Kemudian dimantapkan juga dari segi kurikulum latihan guru. Pihak Kementerian Pendidikan sejak daripada dulu sentiasa mengambil kira dari segi latihan guru ni, ditingkatkan dari masa ke semasa. Jadi dengan cara ini, ustaz ataupun ustazah yang datang, ya, mengajar ke sekolah-sekolah itu memang mempunyai persediaan dan mempunyai kebolehan. Jadi bagi saya semuanya telah disediakanlah dari segi kurikulum, dari guru, dari kemudahan, dari segi peperiksaan dan sebagainya dah cukup rapi sekarang ni. Ya. Jadi sekarang ni satu lagi pihak yang tidak kurang pentingnya ialah ustaz dan ustazah. Ini cabaran yang besar pada mereka. Saya rasa tidak ada makna kalau sekolah itu hebat dengan perabotnya, dengan peralatannya, dengan kurikulumnya, tetapi tenaga pengajar itu tak dapat kita sediakan selari dengan apa yang telah disediakan oleh pihak kementerian, ya. Jadi sebagaimana kita tahu sekarang ini penggunaan ICT, ya, penggunaan komputer, pengkomputeran di sekolah ni sangat hebat sekarang ni. Semua sekolah ada makmal komputer dan segala-galanya tugas-tugas guru sekarang ni semuanya menggunakan komputer, periksaan dan sebagainya. Jadi ustaz dan ustazah juga jangan terlepas, ya, dalam penggunaan ICT ini, terutamanya dari segi PNP mereka. Perlu gunakan kemudahan komputer kerana ini akan lebih mudah menarik minat pelajar, ya, pelajar akan lebih faham dan mereka akan suka, ya, belajar sekiranya kita dapat menggunakan berbagai teknik pengajaran khususnya melalui ICT. Kemudian selain daripada itu, penggunaan teknologi pendidikan. Maksudnya ada kaitan dengan bidang-bidang selain seperti mengamalkan budaya membaca. Ustaz, ustazah kena tekankan kepada pelajar membaca adalah satu kunci, ya, kepada usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Meningkatkan kreativiti dan inovasi. Sama ada dari segi PNP mereka ataupun kerja-kerja pelajar. Pastikan adanya kreativiti dan inovasi dalam kerja-kerja mereka. Selain daripada itu, dari segi pengajaran juga kena lihat dari segi pencapaian pelajar. Kita tak boleh mengajar menganggap 40 orang pelajar atau 30 orang pelajar itu sama, ya. Ada pelajar yang dia punya pencapaiannya tinggi, ada yang rendah. Inilah penting guru-guru untuk melihat tiap-tiap pelajar dia, ya. Kalau dia mengajar saja macam itu tanpa memikirkan pencapaian pelajar, jadi pelajar-pelajar yang agak lambat sikit, ya, minat nanti, ataupun mereka abaikan apa yang diajar oleh guru-guru. Kemudian sekarang ni yang satu lagi orang bercakap, ya, tentang pengajaran ni ialah student centered. Pengajaran berasaskan atau berpusatkan kepada pelajar. Jadi kita tak boleh lagi mengajar teacher centered, ya. Cikgu mengajar, cakap saya tak berhenti. Kaedah sekarang ni mesti student centered. Maknanya pelajar tu belajar, guru ni hanya sebagai pembimbing, ya. Jadi ini antara cabaran-cabaran ustaz dan ustazah kita, dan sebenarnya ini boleh mereka atasi, ya, kalau banyak baca, berbincang, ya, hadir seminar-seminar, mesyuarat-mesyuarat, dan rajin mengkaji, ya, tentang perubahan-perubahan dalam pendidikan sekarang ni, dan insya-Allah mereka juga boleh menjadi ustaz-ustazah yang hebat dan cemerlang di sekolah-sekolah. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya nak buka kepada Dr. Kamil, takut ada benda tersangkut nak tanya. Tan Sri macam seolah-olah sudah sampai kepada satu destinasi yang jelas dalam penerangan dia. Ada Dr. Kamil nak
nak tanya? Bolehkah Tuan Sri kita nak bermimpi sikit? Ya. Kalau kita balik kepada sejarah pendidikan Islam lah. Satu zaman kita lihat gabungan antara ilmu agama dengan ilmu akademik yang telah melahirkan orang-orang seperti Ibn Sina, seperti Ibn Rushd, yang akhirnya idea-idea mereka ini diambil oleh orang Barat. Dan kita lihat akhir sekali lahir orang seperti Ibn Khaldun. Jadi saya rasa pada zaman Ibn Khaldun itu dia telah mencapai satu tahap yang paling tinggi sehingga orang Islam merasa berpuas hati dan mereka tak mahu lagi meningkat naik. Akhirnya idea-idea ini diambil oleh orang Barat dan orang Islam jatuh merudum dalam bidang pendidikan mulai daripada zaman Ibn Khaldun. Jadi ada kajian-kajian R&D dan sebagainya, kita nak mencari model-model yang macam tu dalam kegemilangan Islam dulu untuk kita terapkan untuk zaman sekarang. Ya, terima kasih Doktor. Saya tidak adalah buat kajian-kajian mendalam tentang hal ini, tetapi secara pribadilah ya. Saya melihat, kerana saya lama di sekolah, ya, 27 tahun saya mengajar di sekolah, berbagai-bagai jenis sekolah lah, bandar, luar bandar. Dan lama sekolah asrama penuh lah. Dan akhirnya saya menjadi pengetua di MCKK. Jadi saya melihat pendidikan di sekolah ini tak boleh kita pisahkan ya, antara pelajaran mata pelajaran akademik dan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dia mesti bersepadu ya, bersepadu. Kerana sama saja ya, tujuan pendidikan itu adalah holistik ya, untuk melahirkan pelajar-pelajar yang hebat, berketerampilan, ya, mempunyai emosi dan juga sikap yang baik, rajin, bekerjasama, tidak mudah gagal, rajin mencuba. Ya. Ini semua terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Jadi tidak ada sebab mengapa kita nak pisahkan mata pelajaran akademik dengan mata pelajaran agama Islam. Dia patut selari. Jadi apabila kita sepadukan, apabila pelajar nanti tamat daripada sekolah dan masuk ke universiti, di dalam diri dia tu dah ada semuanya. Dia ada apa yang dia dah belajar tadi, katakan dalam Jekhov tadi ya. Dari segi Jawinya, Al-Qurannya, bahasa Arab, Fardu Ain, dan belum masuk lagi mata pelajaran agama yang lain tu ada dalam diri. Jadi dia, kalau dia nanti belajar di luar negara misalnya, balik menjadi saintis, menjadi pensyarah, menjadi accountant ke lawyer dan sebagainya, dia dalam diri dia tu dah dimasukkan ilmu-ilmu pendidikan Islam tadi. Jadi kalau dia berjaya, bukanlah hasil daripada akademik saja, tetapi dalam jiwa dia tu dah ada dimasukkan juga. Ya. Unsur pendidikan. Boleh ke Tan Sri saya faham apa yang Tan Sri kata tu? Maknanya dasar kerajaan telah meletakkan kalau orang main badminton kan, diibaratkan sebagai bola tanggung. Ya. Cuma terhentilah atas pokok agama ni, ustazah ni, orang macam kami lah, saya, Dr. Kamil sebagainya, pandai nak smash buah tu. Kalau kita bola tanggung macam mana pun, macam Prof. Mak Bakar kata, kalau tak pandai yang nak apa, buah tu jatuh atas lantai juga. Kalau saya faham macam tu lah. Di dalam maksudnya saya tak faham Datuk, macam mana maksud? Maknanya dasar yang begitu baik yang dikemukakan oleh kerajaan sejak daripada Razak sampai ke sekarang, tapi tidak berjaya disambut dalam realitinya, merealisasikannya itu terhenti atas orang-orang pendidikan Islam agama. Tapi saya rasa kalau mungkin kita tadi Dr. Kamil menimbulkan Nik Mahidin. Saya rasa Datuk Hisham pun dia berkembang di luar kurikulum. Avid Liu, Datuk Hisham, dia bukan perkembangan dalam kurikulum. Mungkin ada juga bekas jari-jari Nik Mahidin pada dia tu. Itu minta maaf lah Datuk Hisham, saya tak nak campur pribadi orang. Tapi itu maknanya kejayaan itu
boleh berlaku kalau sekiranya ada tokoh-tokoh ustaz-ustazah ni yang betul-betul bagus macam Datuk Nimaidin. Apa komen? Itulah yang saya harapkan tadi ya. Dalam zaman COVID-19 ni, kalau boleh ustaz dan ustazah kita ni melahirkan ya, lebih banyak Datuk Dr. Nur Hisham, Ustaz Abid Liu ya. Jadi kalau kita dapat kembangkan ini memang cukup baiklah. Jadi walau bagaimanapun Datuk, saya nampak pendidikan kita ni adalah di antara yang terhebat ya. Masa saya bertugas tu banyak negara saya pergi ya. Dan kalau bandingkan pendidikan kita ni, dan UNESCO sendiri ya mengakui bahawa sistem pendidikan di Malaysia ni adalah antara yang terhebat di kalangan negara-negara OCDC ya, ataupun negara-negara sedang membangun ya. Dan kalau kita lihat pembangunan di negara kita ni, lihatlah Kuala Lumpur ya, bandingkan dengan ibu kota yang lain ya, pencapaian kita dari segi ekonomi kita, dari segi politik kita. So, memang kita adalah di antara yang baik. Jadi mengapa kita boleh menjadi sebuah negara yang hebat begini? Tidak lain dan tidak bukan ialah sistem pendidikan kita. Dalam sistem pendidikan ni juga ada diselitkan dengan pendidikan agama Islam. Jadi semua inilah dia blend ya di semua dan menghasilkan apa yang kita dapat lihat negara kita hari ini. Jadi ini lebih mudahlah kita tengok sekeliling kita, negara kita dan perkembangan kemajuan negara kita, dan inilah pencapaian yang kita dapat ya hasil daripada pendidikan. Dan satu daripada perkara yang hebat ya tentang negara kita ni ialah dari segi bajet ya. Tidak banyak negara di dunia ni yang memberikan bajet di sekitar 25 ke 30% tahun untuk pendidikan dia. Hanya beberapa buah negara yang lain. Jadi dengan bajet yang besar ni kita mampu ya untuk membangunkan sistem pendidikan kita. Dan dengan kata kita melabur ya, negara dalam sistem pendidikan dan hasilnya dapat kita lihat di mata kita sendiri. Jadi itulah saya rasa ustazah dan guru-guru yang mengajar di sekolah ni kita tingkatkan lagi ya. Kita melahirkan pelajar-pelajar yang hebatlah ya untuk pembangunan negara kita di masa akan datang. Tan Sri, sebelum kita akhiri persidangan perbincangan kita ini, saya nak tanya, takut Dr. Kamil ada apa-apa soalan pendek ringkas untuk Tan Sri jawab. Saya cuba tanya satu lah. Kritikan orang. Orang membandingkan pendidikan di Malaysia dengan pendidikan di Singapura dan Indonesia dari sudut jati diri bangsa. Jadi di Malaysia ni masih ramai orang yang tak faham bahasa Melayu sebagai contoh. Dan sedangkan dalam penyataan Razak, penyataan Rahman Talib tu menyatakan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tapi selepas kita merdeka 60 tahun, dari segi ini saya ingat, walaupun dari segi tadi kita kata banyaklah kejayaan kita, tapi dari segi ini, kadang-kadang orang asing mari 3 bulan boleh bercakap bahasa Melayu. Tapi yang rakyat negara ini, yang belajar di sekolah-sekolah kita ini, masih tak boleh berbahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Di mana silap? Ini saya rasa kadang-kadang kita di negara kita ni ada banyak jenis sekolah ya. Di antaranya ada sekolah swasta, sekolah antarabangsa ya, memang banyak ya, sekolah antarabangsa saja mungkin lebih daripada 120. Jadi mungkin ada di antara kanak-kanak tadi belajar di sekolah-sekolah begini. Jadi memang tak sama dengan yang dihasilkan di sekolah kebangsaan dari segi bahasa dia. Tetapi secara puratanya ya, apabila pelajar-pelajar daripada sekolah rendah masuk ke sekolah menengah, bila tamat sekolah menengah, saya tak fikirlah mereka tidak boleh berbahasa dengan baik. Selama 11 tahun ya belajar tu mampu ya mereka nak menguasai. Mungkin ada pelajar tadi masuk ke sekolah aliran yang lain ya, sekolah antarabangsa misalnya, dia kebanyakannya dalam bahasa Inggeris ya.
Ya, ataupun ya. sekolah-sekolah swasta misalnya. Jadi mungkin ya penguasaan dari segi bahasa tu tidak sehebat di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan kita. Ya. Saya nak curi masa sikit. Kita habis dah Boleh. masa, tapi saya nak satu soalan ke. Tidakkah, saya dengar Tan Sri ni Pro Chancellor UPSI kan? Saya nak tanya ni. Tidakkah rasa ada satu keinginan Tan Sri untuk melahirkan satu laporan Rahman Alimuddin? Ini bukan Razak Rahman ni. Laporan Rahman Alimuddin yang boleh menyusun satu sistem pendidikan yang boleh dilaksanakan oleh universiti di bawah Tan Sri punya pimpinan itu, sehingga kita boleh reform atau transformkan ustaz-ustaz kita yang tidak begitu, saya nak katalah, Tan Sri tak kata, tidak begitu berkesan dalam menyambut bola tanggung kerajaan itu. Supaya kalau report Tan Sri dengan Rahman tu, Tan Sri Rahman tu boleh dijadikan sebagai satu asas untuk diamalkan di sana. Jawapan saya memang tak boleh. Tak ada keupayaan, Datuk. Jadi beginilah ya, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi kita, dia sudah ada satu sistem dia ya. Satu sistem untuk menilai dan sebagainya. Maknanya di pakar-pakar tu ada di sana ya. Jadi bagi saya bukan pakar, saya tak tapi saya tak tahulah apa yang Datuk maksudkan, masih tak cukup lagi kah sumbangan ustaz, ustazah ataupun guru-guru kita dalam pendidikan agama Islam ni. Jadi bagi saya, bagi saya apa yang sebenarnya ustaz dan ustazah ni, dia ada penyelia dia. Penolong kanan dan pengetua di sekolah tu menilai ya, tentang tugas-tugas mereka, dan kemudian ada nazir ya, datang sekali-sekala untuk melihat perkembangan apa yang dilakukan, dan kemudian kita ada peperiksaan, penilaian dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh guru-guru, ustaz-ustazah tu sebenarnya ada pihak yang mengikutinya ya, supaya mereka terkeluar daripada apa yang sepatutnya mereka lakukan ya. Jadi apakah yang Datuk masukkan tu, saya rasa apa yang telah diberikan oleh tenaga pengajar di sekolah tu saya rasa dah memadai dah ya. Oh begitu deh. Ya, saya oleh kerana apa tu, hari Selasa ni kita nak jemput naik Chancellor UPSI sama bersama kita, mungkin mungkin dia boleh menjawab soalan tu dan kalau tak jawab, kita dalam pleno kita jawabkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perbualan santai kami bertiga pada hari ini, dan saya harap para ustaz dan ustazah supaya mengambil secara positif lah, walaupun cara Tan Sri bagi itu cukup begitu halus, rapi, dan soalan saya ni macam ribut. Tapi tak apalah, kita cuba melihat secara positif. InsyaAllah apa yang tak selesai pada hari ini kita selesaikan masa kita buat pleno hari Jumaat akan datang. Ramailah masuk dalam kita punya sistem itu. Akhirnya, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.